Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar? Selamat kembali ke channel Madu Seribu Kasih. Alhamdulillah tuan-tuan lagi beberapa hari lagi kita nak sambut Raya Haji kan? Lagi 2 hari. So ini hari ada yang puasa sunat. Alhamdulillah esok pun boleh puasa sunat lagi kan. Puasa sebenarnya wukuf di padang Arafah kan. Yang boleh di puasa sunat orang-orang yang tidak wukuf lah, yang berada di luar di Mekah lah. Okey, yang tak melaksanakan haji, senang cerita. Yang boleh melaksanakan puasa sunat, orang yang tidak melaksanakan haji lah. Okey, orang yang melaksanakan haji ketika di wukuf Arafah ni dia akan buat beberapa amalan ketika berada di wukuf di Arafah. Okey, sebelum pergi lebih lanjut, okey, kalau boleh kita ambil sikit masa, tak kira orang Islam ke orang bukan Islam, kita ambil masa sikit untuk kita berdoa, kita tafakur dengan baca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum-kaum baginda, kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada masyarakat Malaysia, kepada siapa lagi? Kepada jiran-jiran kita, kepada saudara kita, kepada ahli keluarga kita. Semoga Allah Ta'ala lindung kita daripada wabak yang tidak kita ingini. Okey, dipelihara, dijauhkan. Okey, insya-Allah kita ambil masa sekejap. Okey, Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Saya perkenalkan diri saya. Saya Azmi bin Abdul Hashim, salah seorang daripada founder Madu Seribu Kasih. Keperkaran saya adalah membantu ibu-ibu, ayah-ayah yang kasihkan ayah-ayahnya, yang kasihkan anak-anaknya, yang kasihkan atuk, tok ma dia, tok nek dia apa semua kan, yang kasihkan saudara mereka dengan cara kaedah pemakanan madu yang betul agar kesihatan mereka segar dan sihat sepanjang hari. Okey tuan-tuan, hari ni ada perkara yang kita nak kongsikan. Sebelum tu saya lebih suka tanya energi. Siapa saya suka tanya energi? Bila kita makan madu, bila kita implement madu dalam diri kita setiap hari, so energi kita mestilah luar biasa yang sebenarnya tuan. Kita kena rasa diri kita luar biasa dan bukan biasa-biasa. Okey. Saya sebelum tu saya nak tanya apa khabar? Macam mana energi orang Kota Tinggi, orang Johor? Apa khabar orang Kota Tinggi? Baik. Okey, alhamdulillah orang Kota Tinggi. Saya doakan anda semua berada dalam rahmat Allah Taala. Jaga kesihatan anda semua, pastikan anda sihat, kerana kesihatan adalah anugerah yang paling besar yang Allah Taala kurniakan kepada kita, yang tak boleh nak dikira-kira lah. Pasal kesihatan ni sangat penting dalam nak melaksanakan apa saja tugas harian kita. Okey, sebelum tu saya nak tanya orang energi, orang Melaka. Ada tak orang Melaka kat sini? Orang Sungai Udang. Orang Sungai Udang. Ada tak orang Sungai Udang? Orang Melaka Tengah. Orang Melaka Tengah. Okey, anda pun jaga diri anda baik semua. Okey, orang Perlis. Orang Perlis. Orang Kampung Sentang. Orang Kampung Sentang. Hutan Haji. Ada tak? Orang Perlis. Semoga anda berada dalam rahmat Allah Ta'ala juga. Orang Selangor. Orang Selangor sekarang ni tengok keadaan apa tu? COVID yang masih meningkat. Okey, sabar tuan-tuan, sabar, jaga lagi. Okey, saya doakan pak saudara, kaum keluarga saya yang ada di Bukit Canggang, di Moret sana, semoga berada dalam rahmat Allah Taala juga Dan semua kawan-kawan Sabah Sarawak semua, okey, yang ada di Kelantan dan apa semua, saya doakan anda semua semoga Allah Taala pelihara. Okey, hari ini kita nak bincang sedikit tiga perkara yang kita perlu lakukan, dan kita perlu elakkan juga supaya hasil ataupun madu yang kita hasilkan tu berkualiti daripada asas awalnya sehingga dipackingkannya agar dia mematuhi standard apa? Standard yang ada madu-madu di pasaran dan dia juga memberi impak yang baik kepada kesihatan anda semua. Okey, yang pertama saya nak ceritakan. Tuan-tuan tahu kan, sebelum ni saya ada kongsikan dalam beberapa video bagaimana kita nak pasang
topping pada rumah kelulut kita, ataupun kita pada ada setengah bahasa yang kita ambil bahasa standard dia pada log kelulut kita. Okey, tuan-tuan tengok kat sini. Kita fokus sikit. Kalau tuan-tuan tengok ini kita panggil log, yang ini kita panggil topping. Okey, ini kerja-kerja pemasangan dia. Okey, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, kalau untuk maklumat tuan-tuan, log ni kita ambil di hutan. Kita ambil di hutan, daripada orang asli, kadang-kadang dia tebang. Lepas tu kita balik, kita ada proses dia lagi, tuan-tuan. Kita perlu proses dia, kita perlu potong dia mengikut ukuran tertentu, mengikut acuan dia yang tertentu, mengikut kaedah yang betul. Selepas tu barulah kita boleh pasang topping pada kelulut ni. So, satu perkara yang perlu, yang amat-amat penting, yang perlu kita elakkan supaya madu yang kita hasilkan tu, topping yang kita pasang, madu yang dihasilkan ataupun koloni itu tidak tercemar. Tidak tercemar, dan life koloni itu maknanya hayat dia dapat dilangsungkan lagi. Pertama sekali, saya nak cerita tuan-tuan. Okey, ketika membuat pemotongan ni. Ni tahu tak apa nama ni tuan? Ini kita panggil chainsaw, chainsaw. Alat untuk kita potong kayu untuk pasang topping. Ini chainsaw, tuan-tuan. Okey, alat yang kita gunakan ni, okey tuan-tuan, pertama sekali kita kena elakkan dari mengguna minyak hitam pada rantai. Kenapa tuan-tuan? Kenapa saya kata jangan guna minyak hitam? Pasal bila kita guna minyak hitam itu akan terpercik, akan terkena pada kantung-kantung madu. Pada kantung-kantung ada terkena pada koloni dia, terkena pada sel brood dia, pada sarang pada telur dia. So dia akan merosakkan, dia akan mencemarkan proses persediaan awal pada sarang kelulut tersebut atau pada log tersebut sendiri. So, apa yang kami laksanakan, apa yang kami buat dari awal-awal dulu kami dah buat, di mana minyak hitam kami tidak gunakan untuk rantai. Yang kami gunakan adalah minyak kelapa sawit atau minyak masak lah, senang cerita kan. Kenapa saya kata guna minyak masak? Pasal minyak masak ni dia tidak tercemar, tuan-tuan. Minyak masak, kalau kita tengok, kita makan goreng pisang kan, kita guna minyak masak kan? Betul tak orang-orang Johor? Betul tak? Kita guna minyak masak kan? Kita goreng ikan, kita goreng ikan pun kita guna minyak masak kan? So kami daripada peringkat awal, kami memang menggunakan minyak masak pada mesin kami. Kami tak gunakan minyak hitam. Itu dia. Kenapa kita jaga kualiti? Kenapa? Sebab kita nak jaga kualiti madu yang dihasilkan oleh kelulut adalah madu yang tidak tercemar, mempunyai nilai yang tinggi, dan dia mempunyai impak yang baik pada kesihatan yang mengamalkan madu kami. Okey. Okey tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua. Okey, yang kedua kita nak ceritakan tuan-tuan. Okey, sebelum kita packingkan kita packing madu macam ni. Sebelum kita packingkan madu kelulut yang kita dah hasil, kita dah tuai. Okey, kalau kita tengok, sebelum kita packingkan dia, kita pertama sekali bila kita dah harvestkan madu kita tu, kita akan masukkan ke dalam satu mesin yang dinamakan dehydrator machine. Okey, kenapa tuan-tuan? Pasal ini adalah bukan saja recommendation daripada MARDI, juga diamalkan oleh pengeluar madu seluruh dunia. Okey, kalau kita tengok di mana madu-madu, tak kira lah madu lebah ataupun madu kelulut, kita akan dehydratekan dia supaya pertama ia bagus dan dia boleh tahan lama. Pertama dia akan menjadi bagus. Bagus dari segi apa? Bagus dari segi dia punya madu yang kita dapat tadi tu. Madu tu dia punya nilai ingredient dia apa semua dia kita dapat kekalkan tanpa merosakkan dia. Okey, yang kedua, bila kita dehydrate tu kita dapat berhentikan, kita dapat statekan dia. Okey, proses fermentasi yang berlaku pada madu. Tak kira siapa madu pun, even kelulut pun kita dapat berhenti. Yang ketiga, kita dapat apa? Kita dapat kurangkan kandungan air dalam madu tersebut. Bila kita dapat kurangkan air dalam madu tersebut, jadi madu tu akan lebih tahan lama. Okey. Dan dalam proses kita dapat berhentikan proses fermentasi tersebut atau proses penapaian tersebut pun menyebabkan madu kita boleh bertahan lama tanpa ada expired. Itu yang kita nakkan tuan-tuan. Dan proses dari segi
kita delivery, kita penghantaran juga, kita dapat hantar tanpa ada masalah. Pernah dengar tak bila orang hantar madu, madu dia berbuih, pecah apa semua? Itu disebabkan kerana proses fermentasi masih lagi berlaku, disebabkan proses proses penapaian tersebut pun masih proses fermentasi masih berlaku, dan kandungan air di dalam madu tersebut masih lagi banyak. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, okey tuan-tuan, yang ketiga, setiap kali botol yang kita beli daripada kilang ni, okey, kita pastikan kita cuci. Kita tak nak ada setengah-setengah dia tak cuci. Kita sangkakan botol yang kita dapat daripada kilang ni dah bersih tuan-tuan. Memang kita nampak botol ni kalau tuan-tuan tengok bersih, tak ada apa-apa kotoran. Tetapi bagi pihak kami jaga dan kami bersihkan, kami cuci dan kami keringkan. Selepas tu barulah kami packing seperti yang tuan-tuan boleh tengok kat sini kita packingkan. Okey. Itu 3 kaedah yang kita amalkan supaya madu yang dihasilkan oleh Madu Seribu Kasih berada dalam keadaan standard sebagaimana madu-madu di pasaran, dan supaya kandungan madu yang dihasil itu adalah mempunyai nilai kualiti yang tinggi. Okey tuan-tuan, jangan lupa amalkan cara kaedah pemadaian madu yang betul. Jangan lupa, saya nasihatkan zaman COVID ni, kita ambil madu ni bukan disebabkan kita kita ambil madu sebagai menambahkan imunisasi dalam kita, membaikkan, meninggikan lagi dalam imunisasi badan kita, supaya antibody dalam badan kita dapat melawan penyakit-penyakit yang datang daripada luar. Okey tuan-tuan, itu adalah salah satu antara kaedah yang wajib kita amalkan. 1 jam sebelum tidur, setengah jam sebelum makan di waktu pagi. Okey, itu adalah satu amalan yang patut kita amalkan. Jangan lupa bersama kami, Madu Ori Madu kita, Madu Seribu Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita habiskan ini, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Semoga apa yang kita kongsikan bersama, apa yang kita sharekan bersama ini dapat memberi manfaat tuan-tuan. Walaupun sebesar zarah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil kira apa saja jariah kita ni, supaya Allah Ta'ala jadikan dia sebagai penambah kebaikan kita di akhirat kita. Okey, subhanakallahumma. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tuan-tuan, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.